Di sebuah bilik mahkamah di Kuala Lumpur, semua orang menyangka bahwa budak lelaki berusia 12 tahun ini akan dihukum tanpa harapan, sehinggalah kata-katanya membungkam seluruh Dewan Mahkamah buat selama-lamanya. Dewan Mahkamah Magistrat itu kelihatan lebih besar daripada biasa pagi itu. Cahaya matahari menembusi tingkap-tingkap tinggi, mencipta bayang-bayang panjang yang seolah-olah menuding terus ke arah susuk kecil yang duduk di kandang tertuduh. Muhammad Adam, yang baru berusia 12 tahun, menghayunkan kakinya yang tidak mencecah lantai. Sementara matanya yang gelap memerhati setiap sudut tempat yang bakal menentukan masa depannya itu dengan penuh kegelisahan. Bisikan tetamu yang hadir bercampur dengan bunyi helaian kertas yang disemak berulang kali. Di galeri awam, berpuluh-puluh orang memerhati dengan raut wajah yang seolah-olah sudah menjatuhkan hukuman sebelum perbicaraan bermula. Di antara mereka, Nenek Fatimah, nenek kepada Adam, menggenggam erat sehelai sapu tangan di tangannya yang berkedut sambil membisikkan doa tanpa henti. Hakim Datuk Zainal Abidin membetulkan cermin matanya sambil menyemak file case buat kali ketiga pagi itu. Keningnya yang tebal semakin berkerut ketika membaca butiran case tersebut. Sepanjang pengalamannya dalam sistem kehakiman, beliau telah melihat case yang serupa terlalu kerap. Kanak-kanak dari kawasan Setinggan atau PPR yang dituduh melakukan jenayah kecil tanpa sumber untuk pembelaan yang sewajarnya, hanya ditakdirkan untuk menjadi statistik dalam sistem. Di manakah peguam bela tertuduh? Tanya hakim. Suaranya yang garau bergema di seluruh dewan. Suasana sepi yang janggal menyelubungi dewan selama beberapa saat. Pendakwa raya, Puan Siti Sarah, seorang wanita pertengahan umur dengan sut gelap dan pandangan yang tegas, bangun berdiri. Yang Arif, tertuduh tidak mempunyai wakil sah. Mengikut rekod kami, keluarga tertuduh tidak mampu membiayai peguam swasta, dan peguam bela awam yang ditugaskan tidak dapat hadir kerana kecemasan perubatan. Hakim mengeluh panjang. Baiklah, kita akan teruskan tanpa berlengah lagi. Puan Siti Sarah, bentangkan kes Anda. Siti Sarah berjalan ke tengah dewan dengan langkah yakin, membawa fail yang seolah-olah mengandungi takdir Adam. Suaranya memecah kesunyian dewan. Yang Arif, pada 15 hari bulan lepas, kira-kira jam 3 petang, tertuduh Muhammad Adam telah memasuki kedai runcit Hasan yang terletak di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Menurut testimoni pemilik kedai, Encik Hasan, tertuduh telah mengambil barangan dari rak tanpa membuat bayaran. Adam mengangkat kepalanya dengan pantas. Matanya bersinar dengan campuran kekeliruan dan kesakitan. Dia ingin bersuara, tetapi kata-katanya tersekat di kerongkong. Pendakwa raya terus mengeluarkan gambar dari filenya. Kami mempunyai bukti fotografi pada saat tepat tertuduh keluar dari premis dengan barangan yang tidak dibayar. Selain itu, kami mempunyai testimoni daripada 2 saksi yang menyokong versi pemilik kedai. Gambar-gambar tersebut diserahkan kepada hakim yang menelitinya dengan cermat. Di dalamnya, kelihatan jelas seorang budak lelaki keluar dari kedai, namun imej tersebut agak kabur dan diambil dari jarak yang jauh. Tertuduh telah dipintas oleh pemilik kedai 3 blok dari premis tersebut, di mana pada ketika itu dia memiliki barangan curi bernilai Rm50 sen, tambah Siti Sarah dengan nada tegas. Dari tempat duduknya, Nenek Fatimah tidak dapat menahan emosinya lagi. Air mata mengalir di pipinya saat memerhatikan cucunya, teringat akan budak itu yang setiap pagi bangun awal untuk membantunya melakukan kerja rumah sebelum ke sekolah. Hakim Zainal mengalihkan pandangannya kepada Adam. Adam, adakah kamu faham pertuduhan yang dikenakan terhadap kamu? Adam mengangguk perlahan, suaranya hampir tidak kedengaran. Ya, Tuan, ada apa-apa yang ingin kamu katakan untuk membela diri? Untuk seketika yang terasa selamanya, budak itu diam membisu. Tangan kecilnya menggigil sedikit ketika memproses beratnya situasi tersebut. Seluruh dewan menunggu jawabannya. Ada yang dengan perasaan ingin tahu, ada yang dengan simpati dan pasrah. Akhirnya, Adam mengangkat kepalanya dengan tekad yang mengejutkan semua yang hadir. Suaranya, walaupun muda,
membawa beban yang tidak padan dengan usianya yang 12 tahun. Saya tidak mencuri apa-apa dari kedai itu, Tuan Hakim. Bisikan mula kedengaran di galeri. Siti Sarah bertukar pandangan sinis dengan pembantunya. Saya bekerja di kedai runcit Hasan setiap hari selepas sekolah. Pak Cik Hasan mengenali saya berbulan-bulan. Dia tahu saya tidak akan sesekali mencuri darinya. Hakim bersandar ke hadapan. Minatnya benar-benar terpancing buat kali pertama dalam perbicaraan itu. Kamu bekerja di kedai Encik Hasan? Ya, Tuan. Saya bantu susun barang, sapu lantai dan angkat kotak. Pak Cik Hasan bayar saya Rm25 seminggu untuk bantu nenek saya dengan perbelanjaan rumah. Pendedahan ini menyebabkan kekecohan serta-merta di dalam dewan. Siti Sarah berkerut dahi, menyemak dokumennya dengan pantas. Yang arif. Maklumat ini tidak ada dalam mana-mana laporan kami. Encik Hasan tidak pernah menyebut tentang menggaji tertuduh. Adam menyambung, suaranya semakin kuat dengan setiap perkataan. Pada hari mereka kata saya mencuri. Saya sedang bekerja di kedai. Saya sedang bantu Pak Cik Hasan menerima penghantaran barang apabila saya melihat apa yang sebenarnya berlaku. Keadaan di Dewan Mahkamah kini sunyi sepi. Malah bunyi dari luar seolah-olah hilang, seolah-olah seluruh dunia sedang menunggu kata-kata seterusnya dari budak itu. Saya melihat siapa yang sebenarnya mengambil barang-barang itu. Saya melihat segalanya dari stor belakang. Tetapi apabila saya coba memberitahu Pak Cik Hasan, dia tidak mahu mendengar. Kemudian, apabila polis tiba, seseorang menuding jari kepada saya, dan semua orang memutuskan bahwa saya adalah pesalahnya. Hakim Zainal menanggalkan cermin matanya dan mengelapnya perlahan-lahan memproses maklumat baru ini. Siti Sarah kelihatan sangat tidak selesa, membelek kertas-kertasnya dengan kegelisahan yang semakin meningkat. Adam, kata Hakim dengan suara yang lebih lembut, jika kamu melihat pesalah sebenar, mengapa kamu tidak melaporkannya pada ketika itu? Adam menundukkan pandangan sejenak, seolah-olah sedang mengumpul keberanian untuk meneruskan. Apabila dia menyambung bicara, suaranya sedikit bergetar, tetapi tekadnya tetap utuh. Saya sudah coba, Tuan Hakim. Saya beritahu Pak Cik Hasan apa yang saya nampak, tetapi dia sangat gugup dan keliru. Apabila orang mula menuduh saya sebagai pencuri, Pak Cik Hasan juga mula ragu-ragu. Saya rasa dia takut untuk mengakui bahwa dia telah melakukan kesilapan. Nenek Fatimah meletakkan tangan di dadanya, mengenali kejujuran dalam kata-kata cucunya yang telah dia kenali sepanjang hidupnya. Saya tahu siapa yang sebenarnya mengambil barang-barang itu, sambung Adam. Suaranya kini tegas dan jelas. Saya tahu dengan tepat bagaimana dia melakukannya dan mengapa orang lain tidak menyadarinya, tetapi dia berhenti seketika yang membuatkan semua orang menahan nafas. Tuan semua tidak akan percaya saya. Hakim Zainal bersandar ke hadapan, benar-benar terpikat dengan testimoni budak itu. Siti Sarah kaku, seolah-olah telah dipaku oleh pendedahan yang tidak dijangka itu. Mengapa kamu berkata kami tidak akan percaya kamu, Adam? Adam mengangkat kepalanya dan memandang tepat ke mata Hakim dengan kematangan yang membuatkan semua yang hadir terpana. Kerana pencuri sebenar adalah seseorang yang dipercayai oleh semua orang, seseorang yang tidak akan disyaki oleh sesiapapun. Dan kerana saya hanyalah seorang budak miskin dari kampung, dan dia adalah seseorang yang berpangkat. 3 minggu sebelum perbicaraan, kehidupan Adam mengikut rutin yang telah dia pelajari untuk cintai. Setiap hari selepas sekolah, dia berjalan dari sekolah kebangsaan di kawasan itu menuju ke kedai runcit Hasan, di mana Pak Cik Hasan menunggunya dengan senyuman letih tetapi ikhlas. Kedai runcit kecil itu telah menjadi rumah keduanya. Di antara rak-rak yang penuh dengan barangan keperluan dan aroma sabun serta rempah ratus, Adam telah menemui bukan sahaja pekerjaan, tetapi juga figura datuk. Pak Cik Hasan, seorang lelaki berusia 50-an, dengan rambut beruban dan tangan yang kasar, telah mengambilnya bekerja selepas mengetahui situasi ekonomi Nenek Fatimah. Adam, tolong susun tin sardin di lorong 3, jerit Pak Cik Hasan dari sebalik kaunter,
sambil melayani pelanggan yang membeli minyak dan gula. Budak itu sentiasa menjawab dengan penuh semangat, mengangkat kotak-kotak dengan kekuatan yang mengagumkan bagi usianya. Rakan sekolahnya sudah biasa melihatnya datang setiap pagi, dengan tangan yang sedikit kotor, dengan habuk kotak, dan kasut yang haus, karena bekerja lama. Tetapi hari itu, hari yang bakal mengubah hidupnya buat selama-lamanya, bermula dengan cara yang berbeza. Jam menunjukkan pukul 2.30 petang. Apabila Adam sampai ke kedai dengan nafas yang tercungap-cungap dan senyuman di wajah. Guru matematiknya, Cikgu Zaitun, baru sahaja memuji prestasinya dalam peperiksaan di hadapan kelas dan dia tidak sabar untuk memberitahu Pak Cik Hasan. Pak Cik Hasan, saya dapat markah tertinggi dalam kelas. Jeritnya sambil menolak pintu kaca yang berbunyi loceng yang biasa didengari, tetapi kedai itu sunyi secara luar biasa. Pak Cik Hasan tidak berada di sebalik kaunter seperti biasa, dan Adam terdengar suara dari stor belakang. Jangan risau, Encik Hasan. Barang-barang ini akan sampai tepat seperti yang dipesan. Syarikat saya tidak pernah gagal dalam penghantaran. Suara itu lembut, sopan, dengan gaya bicara yang menunjukkan pendidikan tinggi. Adam segera mengenali suara Aiman Nazri, wakil muda dari syarikat pembekal besar, yang melawat kedai setiap 2 minggu untuk mengambil pesanan. Aiman berusia 25 tahun, sentiasa berpakaian sut yang kemas dan memandu kereta mewah baru yang sangat kontras dengan kawasan kejiranan yang sederhana itu. Dia adalah jenis orang yang memberi inspirasi kepercayaan serta-merta, bercakap lembut, berpendidikan, dan dengan senyuman yang menenangkan malah pelanggan yang paling curiga. Adam berjalan ke arah stor untuk menyapa kedua-dua lelaki itu, tetapi dia terhenti apabila mendengar perbualan yang berlaku. Saya harap kamu faham, Aiman. Perniagaan saya bergantung kepada kepercayaan pelanggan. Jika ada apa-apa yang tidak kena dengan penghantaran khas ini, reputasi saya akan hancur. Pak Cik Hasan, kita sudah bekerja sama selama 2 tahun. Pernahkah saya mengecewakan Pak Cik? Pak Cik tahu Pak Cik boleh percayakan saya sepenuhnya. Adam mengintai secara diam-diam melalui tirai yang memisahkan kedai dari stor. Aiman memegang kotak besar, memeriksa kandungannya dengan teliti, sementara Pak Cik Hasan menyemak senarai barangan dalam bukunya. Sempurna. Semuanya ada di sini, gumam Aiman. Sekarang saya perlukan Pak Cik tanda tangani resit penghantaran ini, dan kita boleh tutup urus janji ini. Pak Cik Hasan berjalan ke meja kecilnya di sudut stor untuk mencari pen. Pada saat itu, sesuatu yang luar biasa berlaku, sesuatu yang bakal mengubah persepsi Adam tentang keadilan buat selama-lamanya. Aiman menyangka dia benar-benar sendirian, dengan pantas memasukkan 3 barangan dari rak berdekatan ke dalam beg bimbitnya. Gerakannya begitu lancar dan semula jadi seolah-olah sudah berlatih. Dia mengambil 2 tin abalon premium dan sebotol minyak zaitun import, barangan mahal yang disimpan Pak Cik Hasan di bahagian khas untuk pelanggan berkemampuan tinggi. Adam merasakan seolah-olah jantungnya terhenti. Matanya terbeliak luas semasa memproses apa yang baru disaksikannya. Lelaki yang dipercayai oleh Pak Cik Hasan secara membabi buta, wakil yang dihormati dan berpakaian kemas itu, sedang mencuri terus dari kedainya. Tetapi apa yang paling mengejutkan, Adam bukanlah kecurian itu sendiri, tetapi ketenangan mutlak yang ditunjukkan Aiman semasa melakukannya. Ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun, seolah-olah mengambil barangan itu adalah perkara paling biasa di dunia. "Dah jumpa pennya, Pak Cik Hasan?" tanya Aiman, dengan suara mesra yang sama seperti biasa, sambil menutup beg bimbitnya secara diam-diam. "Ini dia, Aiman." "Maaf lambat." Pak Cik Hasan kembali dengan pen dan menandatangani dokumen tersebut tanpa mengesyaki apa-apa. Aiman menyimpan kertas-kertas itu dengan senyuman proftala dan bersalaman dengan erat. Gembira dapat berurusan dengan Pak Cik seperti biasa, Pak Cik Hasan. "Kita jumpa lagi 2 minggu untuk pesanan seterusnya. Sampaikan salam saya kepada ayah kamu, Aiman. Beritahu dia saya sangat bangga dengan anak sehebat kamu." Adam berasa mual.
Aiman Nazri adalah anak kepada seorang ahli perniagaan terkemuka di bandar, graduan universiti, ahli keluarga yang sangat dihormati dalam komuniti. Ayahnya, Tan Sri Nazri, pemilik beberapa syarikat dan dikenali kerana kerja kebajikannya. Apabila Aiman keluar dari kedai, Adam menunggu beberapa minit sebelum mendekati Pak Cik Hasan yang sedang menyemak inventori. Pak Cik Hasan, mula Adam dengan suara terketar-ketar. Saya perlu beritahu Pak Cik sesuatu yang sangat penting. Kenapa, Adam? Kamu nampak pucat. Saya nampak Aiman ambil barang dari kedai tanpa bayar. Pak Cik Hasan berhenti menulis serta-merta dan memandang Adam dengan ekspresi keliru sepenuhnya. Apa yang kamu cakapkan ini, nak? Aiman itu anak orang baik-baik. Keluarganya sangat dihormati di seluruh bandar. Tapi saya nampak Pak Cik Hasan. Dia ambil 2 tin abalon dan sebotol minyak zaitun. Apabila Pak Cik pergi cari pen, dia masukkan semuanya dalam beg bimbit dia. Pak Cik Hasan terdiam selama beberapa saat. Wajahnya mencerminkan pertempuran dalaman antara kepercayaan yang dia ada pada Aiman dan kejujuran yang dia kenali pada Adam. Adam, nak, mungkin kamu keliru. Aiman datang dari keluarga kaya. Dia tidak perlu mencuri barang dari kedai runcit Pak Cik yang kecil ini. Tapi saya tahu apa yang saya nampak, Pak Cik Hasan. Mengapa kita tidak periksa jika barang-barang itu hilang dari rak? Untuk seketika, Pak Cik Hasan mempertimbangkan cadangan itu, tetapi kemudian dia menggelengkan kepala. Tidak, nak, kita tidak boleh sebarangan menuduh orang berpangkat tanpa bukti yang kukuh. Lagipun Aiman itu anak Tan Sri Nazri, salah seorang lelaki paling dihormati di bandar ini. Adam merasakan kekecewaan yang mendalam tumbuh di dadanya. Dia tahu apa yang dilihatnya, tetapi dia juga memahami kedudukan sukar Pak Cik Hasan. Menuduh anak kepada keluarga terkemuka, berdasarkan testimoni seorang budak berusia 12 tahun sahaja, adalah keputusan yang boleh menghancurkan perniagaannya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang ketara. Adam terus bekerja di kedai, tetapi kini dia memerhatikan setiap butiran dengan perhatian baru. Setiap kali Aiman melawat kedai, budak itu memerhatikannya secara diam-diam, mengesahkan syaknya. Seminggu selepas kejadian pertama, Adam melihat Aiman mengulangi rutin yang sama. Kali ini, dia mengambil sebotol madu asli dan 2 keping coklat import. Seminggu kemudian, 3 tin jamon daging dalam tin premium dan 1 pek kopi gourmet. Setiap kecurian dilakukan dengan ketepatan profesional. Mengambil kesempatan semasa Pak Cik Hasan terganggu dengan dokumen atau pelanggan. Aiman telah menyempurnakan tekniknya sehingga ia kelihatan halus dan tidak dapat dikesan. Adam cuba sekali lagi bercakap dengan Pak Cik Hasan, tetapi jawabannya tetap sama. Reputasi keluarga Nazri tidak boleh disentuh dan syak wasangka seorang budak pekerja, walaupun jujur, tidak mempunyai berat yang cukup untuk mencabar realiti itu. Tetapi takdir telah menyediakan pengajaran yang kejam tentang rupa luaran dan prasangka sosial. Hari malang itu tiba tanpa amaran. Adam berada di store, menyusun penghantaran baru apabila dia terdengar jeritan dan kekecohan di bahagian hadapan kedai. Dia berlari ke kaunter dan mendapati Pak Cik Hasan sedang bertengkar hebat dengan seorang lelaki yang tidak dikenali. Budak itu ambil barang tanpa bayar. Saya nampak dengan mata saya sendiri. Lelaki itu menuding jari tepat ke arah Adam, yang terkedu dengan tuduhan itu. Dalam beberapa menit, kedai itu penuh dengan orang ramai dari kawasan kejiranan. Semuanya berbisik dan menunjuk ke arah budak pekerja yang kini dituduh sebagai pencuri. Apa yang Adam tidak tahu ialah Aiman Nazri telah memerhati dari keretanya yang diletakkan di seberang jalan, menunggu saat yang sesuai untuk menjalankan rancangannya yang paling berani. Hari itu mengubah hidup saya buat selama-lamanya. Gumam Adam teringat setiap butiran dengan kejelasan yang menyakitkan. Dan sekarang saya harus membuktikannya. Kesunyian yang mengikuti kata-kata terakhir Adam dipecahkan apabila Hakim Datuk Zainal mengetuk tukulnya ke meja. Bunyi itu bergama di seluruh dewan seperti satu tembakan, membuatkan beberapa penonton tersentak di tempat duduk mereka.
Diam di dewan, tegasnya dengan suara yang kuat. Matanya yang kelabu, yang telah melihat berdekad-dekad testimoni dan penipuan, kini fokus sepenuhnya kepada budak 12 tahun yang berjaya menangkap perhatian seluruh mahkamah. Siti Sarah bangun secara tiba-tiba. Tumit kasutnya berbunyi di lantai marmar. Raut wajahnya menunjukkan campuran kerengsaan dan kebimbangan. Yang Arif, dengan segala hormatnya, ini adalah taktik terdesak daripada seseorang yang cuba mengelak dari tanggung jawab. Tertuduh cuba mengalihkan perhatian daripada kesalahannya dengan tuduhan tidak berasas terhadap pihak ketiga. Namun Hakim Zainal mengangkat tangan, mendiamkannya serta-merta. Dalam pengalaman berdekad-dekadnya, beliau telah mengembangkan naluri istimewa untuk mengesan apabila seseorang berkata benar dan sesuatu pada suara budak itu telah membangkitkan naluri tersebut. Adam, kata Hakim sambil bersandar ke hadapan, kamu baru sahaja membuat tuduhan yang sangat serius. Adakah kamu bersedia untuk memberikan butiran khusus tentang apa yang kamu dakwa telah lihat? Adam merasakan seolah-olah ribuan rama-rama menyerang perutnya. Dia tahu ini adalah saat krusial. Saat yang akan menentukan bukan sahaja masa depannya, tetapi juga integritinya sebagai manusia. Dia menarik nafas dalam dan berdiri dengan tekad yang mengejutkan neneknya sendiri. Ya, Tuan Hakim, saya sedia ceritakan semuanya. Bisikan penuh jangkaan memenuhi dewan. Beberapa penonton bersandar ke hadapan, seolah-olah tidak mahu terlepas satu patah perkataan pun. Ketegangan di udara begitu padat sehingga seolah-olah boleh dipotong dengan pisau. Hari yang mereka kata saya mencuri itu, mula Adam, suaranya semakin kuat. Saya sampai ke kedai runcit pada pukul 2.30 petang. Seperti biasa, saya baru dapat keputusan cemerlang dalam ujian matematik dan ingin beritahu Pak Cik Hasan. Matanya meliar ke seluruh dewan, bertembung sejenak dengan pandangan setiap orang sebelum menyambung. Apabila saya sampai, Pak Cik Hasan berada di stor belakang bersama Aiman Nazri, wakil pembekal. Saya kenal mereka berdua dengan sangat baik kerana saya bekerja di sana selama 4 bulan. Siti Sarah berkerut dahi dan mula mencatat nota dengan pantas. Maklumat ini tidak ada dalam laporannya dan penyebutan nama khusus meletakkannya dalam keadaan berjaga-jaga. Aiman ialah anak Tan Sri Nazri, pemilik rangkaian pasar raya besar. Dia sentiasa berpakaian kemas, memandu kereta mewah dan bercakap sangat sopan. Semua orang di kawasan itu sangat menghormatinya. Hakim Zainal mengangguk perlahan, mengenali nama itu. Keluarga Nazri memang terkemuka di bandar itu. Dikenali kerana sumbangan kebajikan dan reputasi yang bersih di kalangan ahli perniagaan. Teruskan, Adam. Saya bersembunyi di sebalik tirai stor kerana saya tidak mau mengganggu mesyuarat mereka. Saya dengar Pak Cik Hasan memberitahu Aiman bahawa dia mempercayainya sepenuhnya, bahawa Aiman tidak pernah mengecewakannya selama 2 tahun bekerja bersama. Adam berhenti seketika, mengingati setiap butiran saat itu yang telah mengubah hidupnya. Kemudian, Pak Cik Hasan pergi cari pen di mejanya untuk tanda tangan kertas. Pada saat itu, Aiman menyangka dia benar-benar sendirian. Mahkamah jatuh ke dalam keheningan mutlak. Malah bunyi trafik di luar seolah-olah hilang. Saya nampak Aiman ambil 3 barang dari rak paling mahal di kedai. 2 tin abalon premium jenama Ocean Blue dan sebotol minyak zaitun import jenama Villa Mediterranean. Dia masukkan ke dalam beg bimbit hitamnya dengan sangat tenang seolah-olah itu perkara yang dia buat setiap hari. Ketepatan butiran itu membuatkan beberapa penonton saling berpandangan dengan terkejut. Budak yang berbohong tidak akan mampu mereka butiran yang begitu spesifik. Bagaimana kamu boleh begitu pasti dengan jenama yang tepat itu? Tanya Hakim, jelas kagum dengan tahap perincian testimoni tersebut. Kerana saya yang menyusun barang-barang itu di rak, Tuan Hakim. Saya kenal setiap produk di kedai itu lebih baik daripada sesiapapun kecuali Pak Cik Hasan. Tin abalon Ocean Blue berharga 15 setiap satu dan minyak zaitun Villa Mediterranean berharga 5.20 sebotol. Itu barangan paling mahal di kedai. Siti Sarah berdiri semula, suaranya bergetar buat pertama kali.
Yang Arif, ini mengarut. Adakah kita akan percaya kata-kata seorang budak yang dituduh mencuri berbanding testimoni warga negara yang dihormati? Tetapi sebelum hakim sempat menjawab, Adam meneruskan dengan suara penuh emosi. Apabila Pak Cik Hasan kembali membawa pen, saya coba beritahu apa yang saya nampak, tetapi dia tidak percaya saya. Dia kata, Aiman datang dari keluarga terhormat, tidak perlu mencuri dari kedai kecil. Suaranya sedikit pecah, tetapi dia segera pulih. Selama 2 minggu berikutnya, saya perhatikan Aiman setiap kali dia datang, dan setiap kali dia akan ambil sesuatu. Seminggu selepas itu, dia ambil sebotol madu asli dan 2 keping coklat. Minggu depannya pula, 3 tin jamon dan 1 pek kopi. Butiran yang begitu spesifik dan konsisten membuatkan Siti Sarah mula kelihatan tidak yakin dengan kesnya. Mengapa kamu tidak coba beritahu Pak Cik Hasan lagi? Tanya hakim. Saya sudah coba, Tuan Hakim, 3 kali lagi. Tetapi setiap kali Pak Cik Hasan kata benda yang sama, Aiman itu orang yang mulia. Saya mungkin keliru, jangan menuduh orang besar tanpa bukti. Adam menyapu matanya dengan lengan baju, tetapi suaranya tetap tegas. Dan saya faham mengapa Pak Cik Hasan tidak boleh percayakan saya. Aiman mempunyai segala yang saya tidak ada. Keluarga kaya, pendidikan tinggi, pakaian mahal, kereta mewah. Saya hanyalah budak miskin yang bekerja selepas sekolah untuk bantu nenek. Keadaan di dalam dewan menjadi hibah. Kata-kata budak itu menyentuh hati semua yang hadir, mendedahkan realiti pahit tentang prasangka sosial dan ekonomi. Tetapi ada sesuatu lagi, sambung Adam dengan tekad yang padu. Sesuatu yang hanya orang yang berada di sana sahaja yang tahu. Semua orang bersandar ke hadapan. Kali terakhir saya melihat Aiman mencuri, dia tidak sedar saya memerhati dari celah kotak. Apabila dia mengambil tin jamon itu, jarinya terhiris sedikit pada tepi tin yang tajam. Saya nampak dia menghisap jarinya dan kemudian mengelap setitik darah pada seluarnya. Pendedahan itu menyebabkan kekecohan serta merta. Siti Sarah menjadi pucat. Aiman mempunyai parut kecil berbentuk bulan sabit di jari telunjuk kanannya, betul-betul di bawah kuku. Dan jika mereka periksa seluar kelabu yang dia pakai hari itu, mereka akan dapati kesan darah mikroskopik yang mungkin dia sendiri tidak perasan. Tahap perincian yang begitu spesifik dan boleh disahkan membuatkan golongan yang paling skeptikal pun mula mempertimbangkan semula kes ini. Selain itu, tambah Adam dengan penuh keyakinan, Aiman sentiasa memakai cincin emas di tangan kanannya dengan ukiran inisial An. Apabila dia mengambil barang itu, cincinnya berdenting sedikit pada tin logam. Ia bunyi yang sangat unik yang saya akan kenali di mana-mana sahaja. Siti Sarah kini terduduk dengan lemah. Ketepatan butiran yang diberikan oleh budak itu terlalu spesifik untuk direka-reka. Yang Arif, kata Adam terus kepada hakim, saya tahu sukar untuk mempercayai saya. Saya tahu Aiman nampak lebih boleh dipercayai daripada saya. Dia mempunyai segalanya yang masyarakat anggap mulia. Dan saya hanya mempunyai kata-kata saya. Dia berhenti seketika. Tetapi saya ada satu bukti yang tiada siapa tahu. Sesuatu yang hanya saksi sebenar kecurian itu tahu. Sesuatu yang Pak Cik Hasan sendiri tidak tahu ia wujud. Jantung semua orang seolah-olah berhenti berdegup. Saya ada telepon bimbit lama yang nenek berikan untuk kecemasan. Hari itu, apabila saya nampak Aiman mencuri buat kali pertama, saya coba rakam apa yang berlaku. Video itu tidak begitu jelas karena telepon itu sangat lama, tetapi saya berjaya merakam sesuatu yang boleh mengubah segalanya. Pendedahan itu mengejutkan seluruh dewan mahkamah. Bisikan kekaguman memenuhi udara sementara Siti Sarah bertukar pandangan cemas dengan pembantunya. Jika mereka mencari seseorang dengan tanda itu di tangan, simpul Adam, suaranya bergema dengan autoriti yang tidak padan dengan usia 12 tahunnya. Dan jika mereka periksa video kabur yang saya simpan dalam telepon sebagai bukti, mereka akan dapati pencuri sebenar jenayah ini. Impak kata-kata terakhir Adam bergema di seluruh dewan seperti bom emosi. Hakim Datuk Zainal menanggalkan cermin matanya,
memproses magnitud apa yang baru didengarinya. Sepanjang kerjayanya, beliau tidak pernah menyaksikan testimoni yang begitu terperinci dari seorang kanak-kanak. Adam, katanya akhirnya, suaranya penuh dengan keseriusan. Adakah kamu mengatakan bahwa kamu mempunyai bukti audiovisual tentang kejadian yang kamu ceritakan? Adam mengangguk tekad, tetapi wajahnya sedikit mendung. Ya, Tuan Hakim, tetapi ada masalah. Siti Sarah bangun serta-merta, suaranya bergetar, tetapi masih cuba mencabar. Yang Arif, ini jelas taktik terdesak. Jika dia benar-benar ada bukti, mengapa tidak tunjukkan dari awal? Mengapa tunggu sehingga saat dramatik ini baru mau sebut? Hakim mengangkat tangan mendiamkannya dan beralih kepada Adam. Terangkan apa masalahnya, nak? Adam menarik nafas dalam dan mengeluarkan dari saku seluarnya sebuah telepon bimbit yang sudah sangat usang. Skrinnya retak sedikit di penjuru, dan peranti itu jelas model dari beberapa tahun lepas. Model asas yang sangat kontras dengan telepon pintar modern. Nenek Fatima beri telepon ini 6 bulan lepas untuk kecemasan. Ia sangat lama dan kameranya tidak begitu baik. Apabila saya cuba rakam Aiman mencuri, videonya jadi sangat kabur dan banyak bunyi bising. Dia berjalan ke arah Hakim sambil memegang telepon dengan tangan yang menggigil. Mula-mula saya ingat ia tidak berguna. Image-nya sangat rosak sehingga hampir tidak nampak apa-apa. Tetapi selepas mengkaji video itu berminggu-minggu, saya dapati sesuatu yang tiada siapa tahu. Hakim mengambil telepon tersebut dan memeriksanya. Skrin kecil itu menunjukkan video sepanjang 20 saat dengan image yang begitu pixelated dan kabur sehingga mustahil untuk mengenal pasti wajah sesiapa. Yang Arif, celah Siti Sarah lagi. Video dengan kualiti begini tidak boleh dianggap bukti sah. Mustahil untuk mengenal pasti sesiapa dalam image ini. Tetapi Adam tidak goyah. Suaranya menjadi lebih kuat. Tuan, semua betul. Wajah Aiman tidak nampak dalam video itu. Tetapi ada sesuatu yang boleh dilihat, sesuatu yang hanya saya tahu untuk dicari. Dia mendekati Hakim dan menunjukkan satu bahagian spesifik pada video. Nampak tak kilauan emas yang muncul seketika pada menit ke-0,14, itu adalah pantulan cahaya pada cincin Aiman apabila tangannya bergerak dekat dengan tintin logam. Ia sama tepat dengan apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Hakim mengecilkan mata cuba melihat perincian yang ditunjukkan budak itu. Memang benar, terdapat kilauan emas kecil yang muncul untuk sepecah saat. Selain itu, sambung Adam, keyakinannya bertambah. Pada saat ke-18 video itu, boleh nampak bayang-bayang yang bergerak dengan cara yang sangat spesifik. Ia adalah bayang-bayang seseorang yang sedang memasukkan sesuatu ke dalam beg bimbit. Tepat seperti yang saya nampak Aiman lakukan. Mahkamah menjadi sepi, tetapi yang paling penting, tambah Adam, suaranya kini penuh emosi. Adalah sesuatu yang video itu bantu saya ingat semula. Sesuatu yang saya terlupa karena gemetar, tetapi sekarang saya tahu ia adalah bukti muktamad. Hakim bersandar ke hadapan. Apa yang kamu ingat semula, Adam? Apabila Aiman terhiris jarinya pada tin itu, dia bukan sahaja lap darah pada seluar. Dia juga meninggalkan kesan darah mikroskopik pada bibir tin abalon itu. Tin yang kemudian diletakkan semula ke rak oleh Pak Cik Hasan tanpa dia sedari. Pendedahan itu menyebabkan bisikan kekaguman. Siti Sarah kelihatan semakin pucat. Tin itu pasti masih ada di kedai, di lorong 3, rak paling atas, sebelah kiri. Ia tin kedua dalam barisan, jenama Ocean Blue. Lot nomor O2847. Jika buat ujian DNA pada darah di tin itu, ia akan sepadan dengan Aiman Nazri. Tahap perincian itu begitu luar biasa sehingga golongan skeptikal mula memikirkan semula kes ini. Selain itu, sambung Adam, tanpa memberi peluang kepada penonton untuk bernafas. Aiman buat satu kesilapan yang hanya saya perasan. Apabila dia masukkan tin jamon dalam beg dia tidak sedar satu label harga tertanggal dan melekat pada kain lapisan dalam beg bimbitnya. Siti Sarah terduduk seolah-olah kakinya sudah tidak mampu menampung berat badannya.
Ia label harga khusus yang Pak Cik Hasan guna hanya untuk barang premium. Ada kodbar unik dan tarikh tepat barang itu sampai ke kedai. Jika periksa beg bimbit Aiman, mereka akan jumpa label itu. Hakim Zainal benar-benar kagum. Dalam dekat pengalamannya, beliau tidak pernah mendengar testimoni yang begitu terperinci dan boleh dibuktikan. Adam, butiran yang kamu berikan ini sangat luar biasa spesifik. Bagaimana kamu boleh begitu pasti dengan semua elemen ini? Adam tersenyum buat kali pertama. Senyuman sedih tetapi penuh tekad. Kerana selama 3 minggu ini, sejak saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak saya buat, saya telah mengulang butiran hari itu ribuan kali dalam kepala saya. Saya ingat setiap saat, setiap bunyi, setiap image. Apabila kamu tahu kebebasan dan maruah kamu bergantung kepada ingatan kamu, kamu akan ingat sehingga butiran sekecil-kecilnya. Suaranya sedikit pecah, menunjukkan buat kali pertama kelemahan usianya yang 12 tahun. Saya habiskan malam tanpa tidur, tertanya-tanya jika ada orang akan percaya saya. Saya bayangkan saat ini ratusan kali, berlatih apa yang mau dikatakan, bagaimana mau terangkan apa yang saya nampak, kerana saya tahu ini satu-satunya peluang saya untuk menunjukkan kebenaran. Air mata mula kelihatan di mata beberapa penonton, termasuk Nenek Fatimah yang kini menangis dalam diam. Tetapi ada sesuatu lagi, tambah Adam sambil menyapu mata dengan lengan baju. Sesuatu yang lebih menyakitkan daripada berada di sini dituduh sebagai pencuri. Pak Cik Hasan bukan orang jahat. Dia layan saya macam cucu sendiri. Dia ajar saya nilai kerja jujur. Dia bayar saya dari saku sendiri bila kedai kurang pelanggan. Dia cuma terkeliru seperti Anda semua. Kematangan emosi budak itu sangat menakjubkan. Alih-alih berdendam, dia menunjukkan simpati kepada orang yang tidak mempercayainya. Aiman mengambil kesempatan atas kepercayaan Pak Cik Hasan, kepercayaan seluruh komuniti. Dia guna kedudukan mewahnya untuk mencuri, tahu bahwa jika apa-apa jadi, kesalahan itu akan jatuh kepada orang seperti saya. Budak miskin, tanpa kenalan besar, seseorang yang tiada siapa mau dengar kata-katanya. Keadaan di Dewan Mahkamah menjadi sangat sunyi, tetapi saya tidak marah pada Aiman. Sambung Adam, yang mengejutkan semua orang. Saya sedih untuk dia. Kerana seseorang yang ada segalanya, yang patut jadi contoh kepada komuniti, memilih jalan mudah. Dia pilih untuk ambil kesempatan atas orang kecil seperti Pak Cik Hasan. Hakim Zainal menanggalkan cermin matanya dan memandang tepat ke arah Adam. Adam, apa yang kamu harap akan berlaku jika tuduhan kamu ini terbukti benar? Adam berdiri tegak dengan maruah yang mengagumkan. Saya harap Aiman dapat peluang untuk buat perkara yang betul. Saya harap dia minta maaf pada Pak Cik Hasan kerana khianati kepercayaannya. Saya harap dia faham kesan perbuatannya kepada saya dan komuniti. Dia menarik nafas dalam. Dan saya harap ini jadi pengajaran kepada kita semua, bahawa kejujuran tidak bergantung kepada berapa banyak duit dalam bank atau apa pangkat kita. Kejujuran datang dari hati. Pada saat itu, seolah-olah disusun oleh takdir. Kedengaran bunyi langkah kaki tergesa-gesa di koridor luar mahkamah. Pintu dibuka secara tiba-tiba dan seorang pegawai polis masuk berlari membawa bukti yang akan mengubah segalanya, Yang Arif. Kata pegawai itu tercungap-cungap. Kami baru sahaja menjumpai sesuatu yang mengesahkan tepat apa yang dikatakan budak ini. Pegawai polis itu ialah Sarjan Ahmad, seorang veteran dalam pasukan. Wajahnya menunjukkan campuran rasa kagum dan urgensi sambil mendekati meja hakim, memegang beg bukti telus. Yang Arif, kata Sarjan Ahmad, kami baru sahaja menjalankan pemeriksaan segera di kedai Runcit Hasan, seperti yang diarahkan melalui telepon sejam yang lalu. Hakim Zainal mengangguk. Semasa waktu rehat tadi, beliau telah mengarahkan pencarian segera untuk mengesahkan dakwaan spesifik Adam. Apa yang kamu jumpa, Sarjan? Tepat seperti yang diterangkan budak ini, Tuan. Kami jumpatin abalon jenama Ocean Blue, Lot O, 2847 di kedudukan yang tepat dia beritahu. Lorong 3, rak atas, sebelah kiri, tin kedua.
Bisikan kekaguman memenuhi dewan. Adam kekal tenang, seolah-olah sudah tahu saat ini akan tiba. Sarjan Ahmad menunjukkan beg bukti itu. Tin ini mempunyai kesan darah mikroskopik pada bibir atasnya, tepat seperti yang dikatakan tertuduh. Kami sudah hantar sampel ke Makmal untuk ujian DNA kecemasan. Dan bagaimana dengan Encik Aiman Nazri? Tanya hakim. Itu yang paling menarik, Yang Arif. Sarjan bertukar pandangan dengan rakannya, yang masuk mengiringi seseorang yang membuatkan semua orang berpaling dengan terkejut. Aiman Nazri masuk ke mahkamah dengan langkah yang goyah, tidak lagi kelihatan yakin dan elegan seperti biasa. Sut mahalnya sedikit ronyok, dan matanya menunjukkan rasa panik dan pasrah. Pada usia 25 tahun, buat kali pertama dalam hidup mewahnya, dia berhadapan dengan kesan tindakannya. Apabila kami pergi mencari Encik Aiman untuk mengesahkan dakwaan budak ini, jelas sarjan. Kami menemuinya di pejabat bapaknya coba memusnahkan bukti. Pendedahan itu mengejutkan semua orang. Aiman menundukkan kepala. Bukti apa? Tanya hakim. Beg bimbitnya, Tuan. Kami dapati dia coba membakar lapisan dalam beg itu, tepat di mana budak ini kata label harga itu berada. Apabila kami hentikannya, label itu masih boleh dilihat. Sarjan menunjukkan satu lagi beg bukti yang mengandungi serpihan kertas dengan kod bercetak. Ia tepat seperti yang diterangkan Adam. Label premium dengan kod bar unik. Ia sepadan dengan sistem inventory Encik Hasan. Adam memerhati segalanya dengan perasaan lega bercampur sedih. Tiada rasa bangga pada wajahnya, hanya beban kebenaran yang menyakitkan. Hakim beralih kepada Aiman. Encik Aiman, adakah kamu ingin membuat kenyataan sebelum kita teruskan? Aiman mengangkat kepalanya perlahan dan buat kali pertama semua orang melihat air mata di matanya. Suaranya yang sopan kini pecah. Yang Arif, saya tidak tahu bagaimana mahu terangkan apa yang saya buat. Seluruh dewan mahkamah sunyi sepi. Semuanya bermula 6 bulan lepas. Sambung Aiman. Ayah saya beri amaran terakhir. Jika saya tidak buktikan saya boleh uruskan tanggung jawab dalam perniagaan keluarga, dia akan potong bantuan keuangan saya. Mula-mula saya ambil barang kecil sahaja. Saya kata pada diri sendiri ia bukan mencuri. Keluarga saya ada banyak duit. Barang 50-an atau RM100 tidak akan beri kesan kepada sesiapapun. Kata-katanya mendedahkan mentaliti hak istimewa yang telah merosakkan persepsinya tentang betul dan salah. Tetapi lama-lama ia jadi macam ketagihan. Setiap kali saya masuk kedai kecil, saya rasa mahu ambil sesuatu. Bukan sebab saya perlukannya, tapi sebab saya boleh buat. Sebab saya tahu tiada siapa akan syaki saya. Kejujuran pengakuannya mengejutkan semua orang. Apabila saya tahu Adam dituduh, saya rasa lega. Saya fikir masalah itu selesai sendiri. Orang lain akan tanggung akibat perbuatan saya. Suaranya pecah sepenuhnya. Tetapi 3 minggu ini adalah neraka bagi saya. Setiap malam saya terjaga teringat budak ini. Teringat neneknya, apa yang saya buat pada mereka. Saya tengok berita tentang perbicaraan ini. Saya nampak masyarakat terbahagi antara yang sokong dan yang sudah hukum dia. Dia berpaling ke arah Adam. Adam, saya tidak harap kamu maafkan saya. Apa yang saya buat tidak boleh dimaafkan. Saya bukan saja curi barang. Saya curi reputasi kamu, ketenangan kamu, kepercayaan kamu pada keadilan. Tetapi ada sesuatu yang saya perlu kamu tahu. Selama beberapa minggu ini saya ada selidik tentang kamu. Saya tanya di sekolah kamu, di kampung. Semua orang kata benda yang sama. Kamu adalah budak paling rajin dan jujur yang mereka kenal. Kamu bantu nenek dengan pengorbanan. Markas sekolah kamu cemerlang walaupun bekerja selepas kelas. Suaranya penuh dengan rasa kagum, yang ikhlas. Kamu pada usia 12 tahun mempunyai integriti moral yang lebih besar daripada apa yang saya ada sepanjang hidup saya. Semasa saya guna kemewahan saya untuk ambil kesempatan, kamu guna usaha kamu untuk bantu keluarga dan bina masa depan yang jujur. Impak emosi kata-katanya sangat terasa. Yang Arif, sambung Aiman.
Saya mahu mengaku secara rasmi bukan sahaja kecurian di kedai Encik Hasan, tetapi di 8 premis kecil lain di bandar ini sepanjang 6 bulan lepas. Saya sudah sediakan senarai lengkap barangan yang dicuri dengan tarikh dan lokasi. Saya juga mau bayar pampasan kepada semua pemilik kedai yang terjejas. Hakim Zainal mengangguk. Encik Aiman, adakah kamu mengaku secara sukarela tanpa paksaan? Ya, Yang Arif. Saya tidak boleh hidup dengan rasa bersalah ini lagi. Aiman berpaling semula kepada budak itu. Adam, saya tahu maaf saya tidak boleh baiki kerosakan yang saya buat, tetapi saya mahu kamu tahu mulai hari ini, saya akan dedikasikan hidup saya untuk jadi orang lebih baik. Pada saat itu, Adam bangun dan berjalan perlahan ke arah Aiman. Semua orang menahan nafas. Apabila sampai di depan Aiman, Adam menghulurkan tangan kecilnya. Aiman, katanya dengan suara lembut tetapi tegas, semua orang buat silap. Yang penting adalah ada keberanian untuk mengakuinya dan usaha untuk membaikinya. Imej budak 12 tahun memaafkan pemuda yang cuba menghancurkan hidupnya terpahat dalam hati semua yang hadir. Pintu utama mahkamah dibuka luas dan Pak Cik Hasan masuk berlari dengan wajah yang penuh kesedihan. Yang Arif, jeritnya. Benarkan saya bercakap. Hakim Zainal membenarkannya. Pak Cik Hasan berjalan ke arah Adam dengan langkah gemetar. Adam, mulanya suaranya pecah. Pak Cik tidak tahu macam mana mahu minta maaf. Dia melutut di depan budak itu, satu perbuatan yang membuatkan seluruh dewan diam penuh hormat. Selama 4 bulan, kamu macam cucu Pak Cik sendiri. Pak Cik nampak kamu datang setiap hari dengan senyuman. Kamu angkat kotak yang beratnya hampir sama dengan kamu. Kamu susun barang dengan teliti. Kamu tidak pernah merungut sekalipun. Apabila polis datang hari itu dan tuduh kamu, naluri pertama Pak Cik adalah untuk pertahankan kamu. Tapi, bila semua orang mula bercakap, kata budak miskin macam kamu sanggup mencuri, Pak Cik jadi pengecut Adam. Alih-alih percayakan kejujuran kamu, Pak Cik biar prasangka orang lain kabulkan fikiran Pak Cik. Pak Cik lebih takutkan perniagaan Pak Cik daripada pertahankan kamu. Pak Cik Hasan menangis lagi. Dan paling teruk, bila kamu datang beritahu tentang Aiman, Pak Cik tidak dengar. Bukan sebab Pak Cik tidak percaya kamu dalam hati, tapi sebab Pak Cik takutkan kesan kalau tuduh anak Tan Sri. Adam meletakkan tangannya di bahu Pak Cik Hasan. Pak Cik Hasan, katanya lembut, Pak Cik bukan orang jahat. Pak Cik beri saya kerja masa saya perlukan. Pak Cik ajar saya nilai usaha. Pak Cik layan saya dengan hormat masa orang lain nampak saya sebagai budak miskin saja. Kata-katanya yang penuh kasih sayang membuatkan Pak Cik Hasan menangis lebih kuat. Semua orang ada rasa takut kadang-kadang. Tapi yang penting ialah belajar dari silap dan buat perkara yang betul. Seorang wanita dari galeri berdiri dan mula bertepuk tangan perlahan. Ia diikuti oleh seorang lagi, dan kemudian seorang lagi. Dalam beberapa saat, seluruh dewan berdiri memberikan tepukan penghormatan bukan sahaja kepada Adam, tetapi sebagai tanda menyedari pengajaran tentang prasangka dan keadilan sebenar. Hakim Zainal juga berdiri. Hadirin sekalian, katanya apabila tepukan reda, kita baru sahaja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Adam, dalam 40 tahun saya jadi hakim, saya tidak pernah lihat integriti dan keberanian sehebat ini dalam diri sesiapapun, apatah lagi budak 12 tahun. Kamu bukan sahaja buktikan kamu tidak bersalah, tapi kamu mendedahkan kebenaran yang lebih dalam tentang masyarakat kita. Kamu tunjukkan kejujuran tidak mengenal usia. Keberanian tidak perlukan kekayaan. Dan kemaafan adalah bentuk keadilan paling hebat. Beliau beralih kepada Aiman. Encik Aiman, pengakuan kamu akan diambil kira dalam hukuman, tetapi yang lebih penting ialah peluang penebusan yang diberikan oleh budak ini. Aiman mengangguk terharu. Yang Arif, saya mau cadangkan sesuatu. Saya mahu tubuhkan tabung beasiswa untuk anak-anak pekerja seperti Adam, budak yang tunjuk usaha dan kejujuran walaupun susah. Pak Cik Hasan juga bangun. Yang Arif, saya juga mahu buat sesuatu.
Saya mahu tawarkan Adam kerja tetap di kedai saya dengan jadwal fleksibel supaya dia boleh fokus pada pelajaran. Tapi kali ini bukan sekadar pekerja, tapi sebagai rakan kongsi muda. Saya mau dia belajar selok-belok perniagaan supaya suatu hari nanti dia boleh ada kedai sendiri. Nenek Fatimah mendekati Adam dan memegang wajah cucunya dengan tangan berkedut. Cucu nenek, arwah Datuk, kamu pasti bangga. Dia selalu kata kekayaan sebenar bukan pada apa yang kita ada, tapi pada apa yang kita mampu beri kepada orang lain. 5 tahun berlalu sejak hari bersejarah itu. Dewan Mahkamah yang sama kelihatan sama, tetapi suasananya berbeza. Kali ini dewan penuh dengan kerayan. Adam, kini berusia 17 tahun, berjalan di koridor yang sama. Dia kini pelajar cemerlang negeri, penerima beasiswa penuh untuk belajar undang-undang di universiti terkemuka. Dia memakai sut kemas, hadiah dari komuniti. Hari ini dia bukan datang sebagai tertuduh, tetapi untuk menerima anugerah khas. Aiman Nazri, kini 30 tahun, turut hadir. Penampilannya lebih sederhana, tetapi matanya menunjukkan ketenangan. Selama 5 tahun, dia telah menepati janji, menubuhkan Yayasan Peluang Kedua yang telah membantu lebih 200 kanak-kanak. Adam, kata Aiman dengan senyuman ikhlas, saya tidak akan terlepas saat ini. Segala yang saya capai hari ini tidak akan mungkin tanpa pengajaran yang saya dapat dari kamu dulu. Hakim Zainal yang meminta untuk mempengerusikan majelis ini sebelum persaraannya mengetuk tukulnya. Hadirin sekalian, 5 tahun lepas, di sini kita belajar bahwa kebenaran tidak mengenal usia dan marwah tidak dibeli dengan uang. Hari ini kita meraihkan bukan sahaja kejayaan akademik Adam, tetapi kesan besar keberaniannya kepada komuniti kita. Adam berdiri untuk berucap, 5 tahun lepas, saya hanya budak yang takut, tiada siapa akan dengar suara saya sebab saya miskin. Hari itu saya belajar keadilan tidak selalu datang mudah, tetapi ia akan datang bila kita berani mencarinya. Kita tidak ditentukan oleh keadaan kita, tapi oleh tindakan kita. Dia memandang Aiman. Saya juga belajar manusia boleh berubah bila mereka akui silap. Sebab itu, bila saya habis belajar undang-undang nanti, saya mau bekerja bersama Aiman di yayasan, membela nasib kanak-kanak yang hadapi situasi macam saya dulu. Kerana keadilan sebenar bukan sekadar menghukum, tapi membina dunia di mana kesilapan itu tidak akan berlaku lagi. Seluruh dewan berdiri memberikan tepukan yang gemuruh. Nenek Fatimah dan Pak Cik Hasan berdiri dengan air mata bangga. Adam mengakhiri ucapannya. Jangan sesekali nilai orang dari luaran atau harta mereka. Budak paling miskin mungkin ada integriti paling tinggi. Dan ingatlah, bila nampak seseorang dihakimi secara tidak adil, beranilah untuk dengar versi mereka, kerana setiap orang layak dipercayai. Kebenaran akan sentiasa mencari jalan, tetapi ia perlukan suara yang berani untuk mempertahankannya. Kata-katanya bergema di hati semua yang hadir. Hakim Zainal menutup dengan kata-kata akhir. Semoga kisah Muhammad Adam memberi inspirasi kepada kita semua untuk jadi insan lebih baik dan tidak pernah meremehkan kuasa kebenaran yang dipertahankan dengan keberanian.